kapal tentera Amerika Syarikat meletup, 11 cedera. Afrika Selatan haramkan semula alkohol atasi penularan COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita dunia bersama saya, Muhammad Shah Musa. 11 kelasi cedera dalam letupan kapal tentera Amerika Syarikat di pangkalan tentera laut di California. Kejadian semalam itu berlaku ketika kapal SS Bonhomme Richard berlabuh di San Diego untuk kerja-kerja penyelenggaraan. Letupan mencetuskan kebakaran besar. Berdasarkan visual disiarkan media tempatan, asap tebal menyelubungi kapal terbabit dengan sebahagian besar daripada badan kapal itu terjejas. Pasukan penyelamat turut menggunakan bot dalam usaha mengawal kebakaran. Menurut kenyataan rasmi pasukan, ketika kejadian terdapat kira-kira 200 individu di dalamnya. Semua individu tercedera dihantar ke hospital. Sebahagian mereka didapati melecur dan ada daripadanya hampir lemas akibat asap. Ketua Bomber San Diego, Colin Stowell memaklumkan, kebakaran mungkin berlarutan selama beberapa hari. Setakat ini, punca insiden belum dikenal pasti. Operasi menyelamat ditingkatkan di selatan China susulan banjir teruk akibat hujan lebat yang melanda 27 wilayah. Pihak berkuasa meningkatkan respons kecemasan daripada tahap 3 kepada tahap 2. Antara wilayah yang terjejas teruk ialah Jiangxi, Anhui, Hubei dan Hunan. Lebih 140 orang dilaporkan masih hilang dan dikhawatiri meninggal dunia. Dianggarkan 2 juta penduduk diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Kementerian Pengurusan Kecemasan Zhang Jiantun berkata, tahap kecemasan ditingkatkan termasuk mengaktifkan kumpulan pakar bagi menangani kejadian banjir. Bantuan bencana turut digerakkan berdasarkan situasi banjir semasa. Kerajaan Afrika Selatan bertindak mengenakan semula perintah berkurung di waktu malam dan mengharamkan penjualan alkohol. Ia diputuskan Presidennya Cyril Ramaphosa susulan lonjakan kes COVID-19 dan kemungkinan sistem penjagaan kesihatan yang tidak berupaya menampung pesakit yang ramai. Baru-baru ini angka jangkitan COVID-19 meningkat mendadak dengan sekurang-kurangnya 12,000 kes harian direkodkan. Secara purata, 500 kes dicatat setiap jam, memberi tekanan kepada sistem kesihatan. Ramaphosa memberi amaran beribut coronavirus Afrika Selatan yang dihadapi adalah lebih buruk dan lebih menjejaskan berbanding sebelum ini. Katanya, memandangkan negara di kemuncak penularan adalah penting untuk tidak membebankan klinik dan hospital dengan kes kecederaan disebabkan penggunaan alkohol. Ke arah itu, pihaknya bertindak menyekat penjualan, pengeluaran dan pengedaran minuman keras dengan serta-merta. Sebelum ini, Afrika Selatan pernah mengenakan perintah yang sama namun dibatalkan pada 1 Jun. Dalam pada itu, Ramaphosa berkata 28,000 katil dikhaskan untuk merawat pesakit COVID-19. Afrika Selatan merupakan negara paling teruk terjejas dalam benuanya. Dengan 276,242 kes dilaporkan, termasuk 4,079 kematian. Argentina merekodkan lebih 100,000 kes COVID-19. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan demikian dalam situasi pelaksanaan Sekatan Pergerakan di Buenos Aires dilanjutkan.
Argentina kini merekodkan 1,845 kematian dengan 100,153 kes. Hampir 43,000 orang pula telah pulih. Pada masa sama, sekatan pergerakan di kawasan Buenos Aires bakal berakhir Jumaat ini. Bagaimanapun, pihak berkuasa masih membahaskan langkah sekatan yang akan dikekalkan meskipun perniagaan dan taman tema dijangka beroperasi semula. Argentina yang dilanda krisis berada dalam keadaan kemelesetan sejak 2018 dan semakin terjejas berikutan wabak COVID-19. Tabung Kewangan Antarabangsa meramalkan ekonomi negara itu akan menyusut hampir 10% tahun ini. Amerika Latin sedang berusaha mengatasi virus itu dengan Brazil, negara kedua yang paling teruk terjejas di dunia, merekodkan lebih 70,000 kematian. Ini pula inisiatif dilakukan bagi membantu pesakit COVID-19 sembuh kembali. Hospital Juarez di Mexico membantu pesakit meningkatkan keyakinan diri mereka menerusi permainan dan menganjurkan pelbagai aktiviti rekreasi. Ahli psikologi membantu mereka terlibat secara aktif bagi mengelak perasaan cemas mengganggu diri termasuk gangguan kognitif. Petugas perubatan membantu mereka meningkatkan kembali keyakinan diri bagi mengelak pesakit mengalami kemurungan. Aktiviti rekreasi membantu mereka pulih seperti sedia kala dan kembali berselera untuk makan. Pesakit turut diajak bersama-sama menyertai pertandingan kuis bersama teman-teman lain agar mereka semakin pulih hari ke hari. ...322 lagi kes baru jangkitan COVID-19 dikesan di Singapura dalam tempoh 24 jam lalu. Dengan perkembangan terbaru itu, jumlah kumulatif jangkitan di Republik itu mencecah 46,283 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Singapura dikeluarkan setakat 12 tengah hari tadi, majoriti kes terdiri daripada pemegang pas kerja yang tinggal di asrama. Terdapat 11 kes dalam komuniti terdiri daripada 2 warga tempatan dan 9 pemegang pas kerja. 5 kes import diletakkan di bawah notis duduk di rumah sebaik sahaja tiba di Singapura. Angka kes yang lebih tinggi hari ini dipercayai kerana kurang ujian dilaksanakan makmal ujian COVID-19 semasa cuti umum dan hujung minggu. Setakat ini, 26 orang mati akibat komplikasi COVID-19 di Republik itu, dengan 2 kematian pertama dilaporkan pada 21 Mac. Singapura kini berada di fasa kedua pembukaan semula aktiviti sosial dan ekonominya sejak 19 Jun. Pesakit yang baru sembuh daripada COVID-19 mungkin hilang kekebalan daripada virus itu dan boleh dijangkiti semula dalam tempoh beberapa bulan. Perkara itu dikesan hasil kajian dilakukan terhadap 90 pesakit. Kajian dilakukan kumpulan penyelidik King's College London. Pemeriksaan darah mendapati hanya individu yang mempunyai simptom ringan jangkitan COVID-19 menunjukkan kekebalan terhadap jangkitan. 60% daripada mereka bagaimanapun mempunyai kesan terhadap virus dalam tempoh beberapa minggu pertama selepas dijangkiti. Selepas 3 bulan, hanya 16.7% daripada mereka boleh menetralkan jangkitan menerusi antibodi dan selepas 90 hari, beberapa pesakit tidak menunjukkan sebarang kesan antibodi pada darah. Secara lazimnya, tubuh badan manusia akan menyerang sebarang virus yang dikesan. Dua pangkalan Tentera Laut Amerika Syarikat di Okinawa dikenakan perintah berkurung selepas puluhan kes positif COVID-19 dikesan di situ. Pertambahan jumlah jangkitan mencetuskan kebimbangan dalam kalangan pegawai tempatan termasuk Gubernur Okinawa, Denny Tamaki.
Pangkalan terlibat ialah stesen pasukan Marine Udara Futenma dan Camp Hansen. Jurucakap kerajaan Yoshihide Suga berkata 62 kes dikesan sejak beberapa hari lalu dalam kalangan pasukan tentera Amerika. Susulan wabak, hampir semua perjalanan keluar digantung bermula semalam. Anggota perkhidmatan Korps Marine, ahli keluarga dan orang awam dibenarkan bergerak bebas di dalam pangkalan. Mereka bagaimanapun wajib mendapatkan kebenaran untuk keluar. Arahan berkuat kuasa sehingga diberitahu kelak. Menteri Kesihatan Jerman Jens Spahn menyuarakan kebimbangan mengenai tindakan rakyatnya yang melancong ke pantai Mallorca, Spanyol tanpa menghiraukan protokol kesihatan. Tegasnya, tindakan sedemikian dikhawatirkan akan meningkatkan risiko penularan COVID-19. Gesaan itu dibuat selepas media tempatan Spanyol menyiarkan video mengenai tindakan sekumpulan pelancong Jerman bercuti di situ. Mereka didapati minum minuman keras, bernyanyi dan menari di luar bar tanpa menghiraukan arahan kesihatan. Para pelancong dilihat tidak memakai pelitup separuh muka dan mengabaikan penjarakan sosial. Satu lagi media tempatan menyifatkan perbuatan terbabit dilakukan seolah-olah mereka tidak pernah dengar mengenai pandemik COVID-19. Mallorca merupakan tempat persiaran popular buat warga Jerman. Ribuan rakyat negara itu membanjiri kawasan terbabit sejak beberapa negara Kesatuan Eropah membuka pintu sempadan antara satu sama lain. Empat askar terbunuh dalam perebutan wilayah jajahan dua negara. Di mana? Teruskan bersama Berita Dunia. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. أشهر معلومات. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada tanah suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Bertemu kembali. Di Rusia, lebih 300 kes kebakaran hutan belukar dicatat di kawasan utara negara. Menurut rangkaian pemantauan iklim Kesatuan Eropah, pelbagai usaha diambil bagi mencegah kejadian itu, termasuk melakukan pembenihan awan. Cuaca yang panas di seluruh wilayah Siberia sejak Januari dihimpit pula dengan kelembapan tanah yang rendah mengakibatkan kebakaran hutan, sekaligus meranapkan wilayah itu pada musim panas yang lalu. Api yang marak di Siberia dan beberapa tempat di Alaska meningkat sejak pertengahan Jun, menyumbang kepada pelepasan karbon tertinggi dalam sebulan, iaitu 59 juta tan karbon dioksida. Ia angka paling tinggi dicatatkan sejak 2003. Perkhidmatan Pelindungan Hutan Udara Rusia dalam satu kenyataan berkata, pihaknya telah cuba memadamkan 136 kebakaran meliputi lebih 43,000 hektar. Malah pihak bomba telah menggunakan bala tupan untuk mengawal kebakaran dan melakukan operasi pembenihan awan dengan larutan garam untuk menghasilkan hujan. Namun masih terdapat 159 kebakaran lagi sukar untuk dikawal, membabitkan lebih 333,000 hektar termasuk di kawasan yang telah dihentikan usaha pemadaman oleh bomba. Kawasan yang kini masih terbakar dianggap lebih kecil berbanding seminggu lalu seperti yang direkodkan Badan Perkhidmatan Hutan yang meliputi lebih 2 juta hektar.
Jabatan Meteorologi Rusia dan pakar alam sekitar berpendapat perubahan iklim menjadi faktor utama kebakaran. Sekurang-kurangnya 4 orang askar terkorban dalam pertembungan hari kedua antara tentera Azerbaijan dan Armenia di sempadan negara. Tembakan artileri itu susulan pertikaian wilayah jajahan kedua-dua negara yang berlanjutan sejak berdekad-dekad lamanya. Menurut Kementerian Pertahanan Azerbaijan, 3 kematian dilaporkan pada Ahad dan seorang hari ini. Kementerian Pertahanan Armenia mendakwa Azerbaijan menyambung serangan pagi tadi selepas malaman bertempur. Malah kedua-duanya saling menuding jari berhubung siapa yang memulakan perbalahan itu. Menteri Luar Armenia Zohrab Natsakayan berbincang mengenai krisis itu menerusi panggilan telefon dengan Ketua Organisasi Perjanjian Keselamatan Kolektif CSTO, pasukan ketenteraan yang diketuai Moskow. Merujuk kepada Pakatan Tentera, Pejabat Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev berkata tentera Armenia menyasarkan untuk membawa CSTO ke dalam pertempuran itu. Perang habis-habisan antara kedua-dua negara itu mampu mengheret kuasa wilayah termasuk Rusia dan Turki yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh geopolitik di kawasan rantau yang strategik. 43 orang cedera dalam serangan bom kereta berhampiran pejabat agensi persikan Afghanistan di utara negara itu. Taliban mengaku mendalangi serangan. Pemberontak menyifatkannya sebagai serangan kompleks membabitkan pengebom bunuh diri di dalam sebuah kereta. Jurucakap Gubernur Wilayah Samangan, Sadiq Azizi mengesahkan serangan berlaku pagi tadi di Bandar Aibak. Menurut pengarah hospital di bandar itu, Gul Ahmad Qurash, 43 orang kebanyakannya orang awam cedera. Dalam masa sama, terdapat laporan insiden berbalas tembakan di kawasan itu. Saksi Wasih Suhail berkata, bunyi tembakan masih kedengaran di pekarangan Direktorat Keselamatan Kebangsaan. Seorang pekerja awam, Hasib pula berkata, letupan itu meranapkan tingkap bangunan pejabatnya berhampiran lokasi kejadian. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, Taliban telah melakukan serangan hampir setiap hari terhadap pasukan Afghanistan walaupun kerajaan bersiap sedia untuk mengadakan rundingan damai dengan pemberontak bertujuan mengakhiri perang selama berpuluh-puluh tahun di negara itu. Selepas tidak menunjukkan tanda-tanda untuk reda, Wakil Kesatuan Dunia menggesa protes berdarah di Mali yang berlarutan sejak 3 hari lalu dihentikan. Mereka sebaliknya mahu usaha perbincangan dapat digerakkan bagi menamatkan krisis terbabit. Gesaan itu disuarakan Pertubuhan Bangsa Bersatu, Kesatuan Eropah, Kesatuan Afrika dan Blok Afrika Barat. Mereka menyelar tindakan keganasan sebagai sebahagian daripada usaha menamatkan krisis. Pertubuhan terlibat juga memberi amaran bahawa penahanan pemimpin tunjuk perasaan menyukarkan lagi situasi. Presiden Ibrahim Boubacar Keïta berhadapan protes besar-besaran susulan penangguhan pemilihan parlimen. Pemimpin berusia 75 tahun itu menguasai tampuk pemerintahan sejak 2013. Setakat ini, tunjuk perasaan di Mali telah mengakibatkan 11 individu maut dan 124 lagi cedera. Berita Parlimen mulai 13 Julai 2020 setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTF dan TV1. Upacara pengebumian Datuk Bandar Sul Pak Wan Soon yang membunuh diri selepas didakwa melakukan gangguan seksual tetap diadakan walaupun mendapat bantahan hampir 500,000 penduduk. Wan Soon yang memegang jawatan Datuk Bandar hampir 1 dekad merupakan tokoh penting dalam Parti Demokratik. Mendiang ditemui mati di sebuah gunung Jumaat lalu sehari selepas bekas setiausahanya membuat laporan polis berhubung gangguan seksual dan dilaporkan secara meluas. Walaupun timbul kontroversi mengenai kematian mendiang,
Pemerintah Seoul City menganjurkan upacara pengebumian selama 5 hari, 2 hari lebih lama daripada upacara pengebumian penduduk Korea yang bermula pada hari kematian. Lebih 20,000 orang hadir memberi penghormatan dalam tempoh berkabung. Petisyen dalam talian di laman sesawang Presiden yang membantah upacara berkenaan mengumpul lebih 500,000 tanda tangan. Presiden Poland Andrzej Duda memenangi pusingan kedua pilihan raya Presiden. Suruhanjaya Pilihan Raya PKW negara itu mengumumkan kemenangan berkenaan. Penyandang yang menerima sokongan parti pemerintah, Parti Law and Justice itu meraih 51.21% undi. Pencabarnya Datuk Bandar Warsaw Rafal Zakowski pula sekadar mendapat 48.79% undi. Ketua PKW Sylvester Masiniak berkata, walaupun masih terdapat 5 kawasan termasuk Warsaw dan beberapa kertas undi luar negara belum dikira, ia tidak akan mengubah keputusan. Statistik menunjukkan jumlah keluar mengundi mencecah 68.12%, iaitu 0.08% berbanding 1995. Sebelum ini, tinjauan awal mendapati Duda berdepan saingan sengit dengan hanya 0.8% menyebelahi beliau. Perancis dan Britain memeterai perjanjian perkongsian maklumat bagi memerangi kes penyeludupan manusia di Selat Inggeris. Perjanjian ditandatangani Menteri Dalam Negeri Perancis Gerald Darmanin dengan rakan sejawatan dari Britain Priti Patel. Persefahaman membolehkan perkongsian maklumat mengenai kes rentas sempadan itu dengan lebih berkesan. Peningkatan kes penyeludupan manusia di Selat Inggeris memberi masalah kepada kedua-dua negara. Migran melihat Perancis dan Britain sebagai peluang keluar daripada kepompong kemiskinan. Naib Presiden Ivory Coast Daniel Cameron-Duncan mengumumkan peletakan jawatan. Pengumuman dibuat beberapa hari selepas kematian mengejut Perdana Menteri Amadou Gon Coulibaly. Perletakan jawatan itu disahkan pejabat Presiden. Setiausaha Agung Majlis Presiden Patrick Arch memaklumkan letak jawatan itu dibuat Cameron-Duncan atas sebab peribadi. Perkara itu menjadi misteri kerana ia dilakukan selepas kematian Perdana Menteri. Gon Coulibaly meninggal dunia minggu lalu selepas hadir mesyuarat Kabinet. Mendiang juga merupakan calon parti pemerintah untuk jawatan Presiden yang dijadual berlangsung Oktober ini. Pelakon terkemuka Amerika Syarikat Kelly Preston yang dikenali menerusi filem Jerry Maguire dan Twins meninggal dunia semalam pada usia 57 tahun. Perkara itu disahkan suaminya yang juga bintang Hollywood, John Travolta. Menerusi hantaran di Instagram, Travolta berkata isterinya akhirnya tewas setelah 2 tahun bertarung dengan kanser payudara. Preston katanya merahsiakan penyakit dihadapi daripada pengetahuan umum dan telah lama menjalani rawatan selain mendapat sokongan daripada keluarga dan rakan-rakannya. Dilahirkan pada 13 Oktober 1962 di Hawaii, Preston tampil dalam puluhan filem dan drama bersiri sepanjang kariernya. Travolta dan Preston berkahwin pada 1991 dan mempunyai 3 anak. Namun anak sulungnya meninggal dunia pada 2009 ketika berusia 16 tahun. Liga Perdana Inggeris berbaki 3 perlawanan akhir, pasukan kelompok atas cuba memastikan tidak keciciran mata agar mampu kekal di kedudukan terbaik untuk melayakkan diri ke Liga Juara-Juara maupun Liga Eropah musim depan. Bagaimanapun, di kedudukan keempat Liga, Leicester City, The Foxes terpaksa menelan kepahitan di saat genting ini, tewas 1-4 kepada Bournemouth mempertaruhkan peluang terbaik. Sementara Arsenal gagal mengekalkan kelebihan mendahului tewas derby kepada Tottenham Hotspur 1-2. Aksi di Stadium Vitality menyaksikan pertemuan tuan rumah Bournemouth melayan kunjungan Leicester City.
Bournemouth dalam misi menjarakkan diri dari zon penyingkiran dan The Foxes cuba mempertahankan kedudukan keempat untuk selesa layak ke Liga Juara-Juara musim depan. Segalanya bermula baik buat The Foxes yang terlebih dahulu berada di depan pada minit ke-23 melalui jaringan legenda The Foxes, Jamie Vardy. Dan kedudukan 0-1 ini kekal menuju ke bilik persalinan. Bermula babak kedua, The Cherries berjaya menyamakan kedudukan satu sama jaringan penalti Junior Stanislas minit ke-66. Barisan pertahanan The Foxes sedikit lumpuh apabila pertahanan Charles Sri Yunju dibuang padak. Peluang digunakan anak-anak buah Eddie House menambah 3 lagi jaringan, 2 dari Dominic Solanke minit ke-67 dan 87 dan satu jaringan sendiri Johnny Evans minit ke-83. Bournemouth kini di tangga ke-18 dengan 31 mata manakala Leicester City di tangga ke-4 dengan 59 mata. Sementara aksi derby Klub London Tottenham Hotspur melayan kunjungan jiran tetangga Arsenal. Pertemuan yang lebih memihak kepada The Gunners akhirnya milik Hotspur. The Gunners mendahului seawal minit ke-16 melalui jaringan padu Alexander Lacazette. Namun hanya 3 minit berselang, Son Heung-min menyamakan kedudukan satu sama buat Hotspur. Akhirnya pengurus Spurs Jose Mourinho melonjak gembira apabila Toby Alderweireld melompat tinggi dan menanduk masuk gol kemenangan minit ke-81. Tamat perlawanan, Tottenham Hotspur 2, Arsenal 1. Perkembangan Formula 1, Lewis Hamilton merangkul kejuaraan pertamanya musim ini selepas menguasai saingan bermula dari petak utama, seterusnya membantu Mercedes merangkul juara 1-2 di Grand Prix GP Styrian. Pada perlumbaan pusingan pertama di litar sama minggu lalu, Hamilton menamatkan saingan di tempat keempat selepas dikenakan penalti. Ini juga merupakan kemenangan yang ke-85 dalam kerjaya pelumba berusia 35 tahun ini. Juara dunia 6 kali itu bangkit dari permulaan mengecewakan di perlumbaan pembukaan musim di GP Austria iaitu litar sama Red Bull Ring minggu lalu. Rakan sepasukannya Valtteri Bottas yang muncul juara perlumbaan pembuka tirai menamakan saingan di tempat kedua selepas ketinggalan 13.7 saat di belakang. Ia adalah kemenangan 1-2 pertama Mercedes di Austria sejak 2015 dan melengkapkan podium di tempat ketiga pula adalah pemandu Red Bull Honda Racing Max Verstappen. Botol plastik, jaring ikan dan pelampung antara barang yang menyebabkan puluhan penyu terjerat dan mati di pantai Bangladesh. Aktiviti pembersihan pantai dijalankan sepanjang 120 km di Teluk Bengal. Hasilnya, 50 tan sampah dikumpul termasuk usaha melepaskan kembali penyu ke lautan. Paparan itu menutup berita dunia malam ini. Kekal setia bersama berita RTM Malam Asai, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.